Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. An Umar bin Maimun An Amr bin Maimun Al-Audi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'izuhu wa igtanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramik wa sihatika qabla saqamik wa ghinaka qabla faqrik wa faraghika qabla syughlik wa hayataka qabla mautik. Al-Tirmidzi. Daripada Amru bin Maimun Al-Adawi radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seseorang, menasihatkannya, rebutlah peluang 5 keadaan sebelum datangnya 5 yang lain. Keadaan muda sebelum keadaan tuamu. Kata Nabi, rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Jadi selalu kita dengar kan, keadaan mudamu sebelum keadaan tua. Tumpang muda ni buatlah sebelum tua. Ni dah tua dah setahun hari ni. Itu tumpang muda, kata Nabi, rebutlah sebelum datangnya tua. Muda-muda ni buatlah. Dan tua buat ibadat tak sama dengan tua, dengan muda. Kita sihat, kita kuat, kita apa semua. Itu. Dan keadaan sihatmu sebelum datangnya keadaan sakitmu. Rebutlah masa kamu sihat sebelum datang sakit. Dan sakit tak boleh buat apa dah. Itu. Keadaanmu berada dan keadaanmu berada sebelum datangnya keadaan kamu berhajat. Rebutlah keadaan kamu berada sebelum datang keadaan berhajat. Sekarang kamu ada duit, ada makan minum cukup lengkap, ambillah peluang. Kita tak tahu kita ke depan macam mana. Jadi dalam buat ibadat ni kita tak bolehlah nak tangguh-tangguh. Kerana kita tak tahu apa benda nak berlaku di kita depan. Itu. Dan keadaan lapangmu sebelum datangnya keadaan sibukmu. Dan keadaanmu masih hidup sebelum datang matimu. 5 perkara ni kata Nabi rebut. Keadaan muda sebelum tua, sihat sebelum sakit, masa kita berada sebelum kita tak ada apa, keadaan kita lapang sebelum kita sibuk, keadaan hidup sebelum kita mati. Hadis ni riwayat Tirmizi. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan umatnya supaya tiap-tiap seorang merebut peluang yang masih terbuka untuk mengerjakan amal-amal kebajikan, kerana amal-amal yang baik sahajalah yang menyebabkan seorang diridai Allah dan berjaya di dunia dan di akhirat. Dalam hadis ini junjungan kita sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa peluang-peluang yang baik terdapat dalam 5 keadaan dan akan lenyap apabila berlaku keadaan-keadaan sebaliknya. Pertama, semasa seorang itu muda dan kuat, dan akan lenyap semasa ia tua dan lemah. Yang kedua, semasa ia sihat dan segar, akan lenyap apabila ia ditimpa penyakit. Yang ketiga, semasa senang dan mewah, akan lenyap apabila menyaksikan apabila miskin dan memerlu bantuan. Keempat, semasa ia lapang, akan lenyap ia semasa ia akan lenyap ia sibuk dengan sesuatu yang tidak dapat dielak. Yang kelima, semasa ia hidup, akan lenyap apabila ia meninggal dunia. Terhenti segala amal usahanya. Baik. Apa dia dunia itu?
untuk menjalankan apa disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang sebagaimana yang terkandung dalam maksud-maksud firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai dunia. Hendaklah diketahui lebih dahulu apa dia dunia itu. Kalimah dunia dipakai kepada beberapa pengertian. Selalu kita dengar perkataan Allah, dunia je pun. Dunia ni apa? Apa yang kita panggil dunia ni apa? Kalau langit, nama dia langit. Bumi, nama dia bumi. Pokok kayu, nama pokok kayu. Dunia tu sendiri, benda apa? Tanah. Itu. Cari dunia. Dunia tu. Baik, ni dia nak terang kepada kita apa dia pengertian dunia. Baik. Pengertian dunia yang pertama, dunia ialah segala mata benda dipanggil dunia. Segala mata benda dipanggil dunia. Duit, dunia. Ialah termasuk tadi tanah, dunia. Harta, dunia. Barang emas kita, dunia. Ini. Segala harta benda, segala mata benda, ini dipanggil dunia. Yang dijadikan Tuhan menarik hati manusia mengambil bahagian daripadanya. Semua benda di atas dunia ini yang menarik hati itu dipanggil dunia. Semua mata benda yang tertarik hati itu dipanggil dunia. Dan berusaha menjayakannya dan menyempurnanya, sama ada untuk faedah diri sendiri atau untuk faedah orang lain. Dunia ni dia bekerja untuk faedah diri dia sendiri ataupun faedah orang lain. Mata benda yang tersebut ialah bumi dan segala yang ada padanya, iaitu haiwan, manusia, binatang, benda-benda galian, logam dan tumbuh-tumbuhan serta tanam-tanaman. Ni semua panggil dunia. Haiwan kita panggil ternakan, lembu, kerbau, kambing, dia tu dunia. Dia dengan dunia dia. Itu. Benda-benda galian, emas, perak, itu panggil dunia. Dan tumbuh-tumbuhan, ladang dia, kebun dia, itu juga dipanggil dunia. Itu. Serta tanam-tanaman. Ini panggil dunia. Bumi ialah untuk manusia mendiaminya. Allah buat bumi ni untuk kita singgah sekejap. Dan segala yang ada pada bumi itu, ada antaranya menjadi pasangan kahwin, ada yang menjadi bahan untuk dibuat makanan dan minuman, pakaian dan kenderaan, alat-alat, perhiasan serta rumah tangga, tempat kediaman. Ni semua ni di atas muka bumi. Baik, pengertian dunia yang demikian berasaskan ayat-ayat 14 dan ayat 185 surah Al-Imran yang menyatakan bahawa semuanya itu adalah mata benda yang menjadi bahan segala kesenangan dan kemewahan hidup di dunia yang hanya untuk sementara waktu. Kira semua benda atas dunia ni yang manusia cari, dipanggil dunia lah. Jadi semua sekali, wang ringgit dunia, harta benda dunia, rumah tangga dunia, ni semua hal-hal dunia. Jadi hak duk kalut kita hari-hari pun hal-hal dunia lah. Tu cerita dia. Walau yang kata dunia ni lebih kita senang, benda sementara. Tu dunia. Wang ringgit sementara. Bila mari Allah Ta'ala cabut, wang ringgit tak perlukan lagi cabut nyawa. Semua ni orang panggil benda sementara dunia ni. Yang memperdayakan orang yang singkat fikirannya. Dunia yang sementara, dunia yang sementara ni terpedaya orang yang singkat pemikirannya. Juga berasaskan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi yang maksudnya menyatakan bahawa dunia ialah kampung halaman, rumah tangga, hak milik orang yang tidak ada kampung halaman, rumah tangga dan hak milik yang kekal, dan orang yang mengumpulkan mata benda dunia ini dengan tujuan memiliknya semata-mata ialah orang yang tidak sihat akalnya. Tu kata dengan Imam Baihaqi. Orang yang pulun cari dunia untuk memiliki dunia semata-mata, orang ni akal dia tak sihat. Kenapa? Suatu hari dia akan tua, dia akan mati, dia akan tinggal semua benda tu. Jadi kalau dia cari dunia, dia tak buat persiapan untuk
hidup dia di akhirat, maka orang ni orang yang akal tak sihat. Nah, duit banyak, haji pun tak pernah pergi. Duit banyak, sedekah derma pun tidak. Ada kereta depan garah tu sampai tak celus nak letak kereta. Mak pergi masjid pun tak sampai, surau pun tak sampai, tempat pengajian pun tak sampai. Ini panggil akal tak sihat. Tak tahu dia nak buat apa. Dia nak buat apa tak tahu. Itu. Ni panggil dunia. Orang cari dunia tapi akal dia tak sihat. Sepatutnya nak buat ibadat cukup senang. Rumah selesa, makan minum ada, kenderaan ada, duit ada. Tak ada masalah apa. Dia nak pergi kuliah pun tak ada masalah, nak pergi masjid pun tak ada masalah. Alhamdulillah badan pula sihat, nak bangun tahajud, nak puasa sunat, nak semayang berjemaah, nak apa langsung tak ada masalah. Kenapa? Allah anugerah dunia untuk dia. Tapi kalau dia sibuk dengan dunia dia sampai mati, ini kata Imam Baihaqi, orang ni akal dia tak sihat. Senang sebut akal tak sihat lah. Kalau akal tak sihat apa dia? Kalau terjemah bahasa kita, gila. Orang akal tak sihat ni gila, orang gila. Kenapa? Cari benda yang tak ada apa. Kadang-kadang keliling ada dah. Allah bagi melimpah ruah dah. Tapi masih lagi tak ada masa nak mengaji. Nak mendalami Al-Quran, hadis tak ada masa. Allah bagi dunia melimpah ruah dah. Masih lagi tak ada masa nak pergi masjid surau. Tak ada masa. Mayang tak betul, baca Quran tak reti. Apa mana ada dunia? Kereta sampai bertenggak di rumah. Nak pergi masjid tak sampai. Tambah zaman ni orang duk kayuh bersikal. Ui. Kalau sini tak tahu. Kau belah rumah saya tu kalau pagi Ahad tu ratus tu 1000 pada apa. Penuh satu puak, lepas satu puak, satu puak, lepas satu puak, satu puak. Orang pakak naik basikal tua muda semua lah. Bukan dia pun naik basikal ke bawah tu. Kayuh naik Bukit Mentajam. Tinggi Bukit Mentajam tu. Kayuh naik pemuncak atas bukit tu. Kalau kau belah Kedah ni. Kayuh naik Gunung Jerai. Sampai puncak. Kayuh. Kalau kita orang ni apa? Gunung Raya naik petai tu. Kayuh basikal. Tua muda cucu cicit semua pakai kayuh apa semua. Kayuh pergi masjid tak larat. Masjid tak larat. Kayuh naik pergi Gunung Jerai larat. Tentu yang kalau saya pun duduk naik ke apa dia Bukit Mentajam tu, turun nak kita naik saja tu 2 jam, turun saja 2 jam. Tinggi nama je bukit tapi tak pergi Gunung Mentajam tak. Tapi tinggi. Tinggi. Jalan kaki saja pun letih tak tahu nak habaq. Depa boleh kayuh basikal naik atas. Bukan sikit-sikit meneru-meneru. Tak apalah, baguslah kayuh basikal tu. Yang tak boleh kayuh pergi masjid ni. Subuh tak larat pergi masjid. Tak larat. Hak kayuh basikal pusing ni kan mau ke pulau Langkawi tak ada masalah lah, dia nak kayuh apa semua. Ni tambah mesti lah ni cuti tu. Sepuak satu puak tu 230 orang, 230 orang. Tambah tu pergi rumah saya tu ada batas ban pula. Satu puak naik. Tu kok tu. Dia pakai gila basikal ni. Baguslah kayuh basikal nak sihat. Sihat tak boleh pergi masjid apa-apa. Orang bang subuh tak. Yang boleh ragah pergi Bukit Mentajam, boleh ragah pergi Gunung Jerai, yang boleh ragah naik sampai Gunung Raya tu. Masjid setengah kilometer tak sampai, tak boleh pergi. Ni orang kata, Imam Baihaqi kata orang akal tak sihat ni. Bahasa Melayu sebut akal tak sihat tu gila juga. Gila ni banyak jenis, bukan masuk Tanjung Rambutan je. Hak lagu tu pun gila. Akal tak sihat. Orang panggil dengar depa marah lah. Mana tak gilanya? Masjid dia panggil kiok-kiok suruh pi. Bukan zakat. Daripada basikal, motor, kereta, semua ada belakang. Tapi tak boleh sampai masjid. Tak boleh sampai. Ini orang panggil akal tak sihat nama dia. Baik. Mengenai kekurangan akal orang yang hanya asyik bergembira mengumpul dan memiliki harta benda dunia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan seperti yang tersebut pada hadis Abdullah bin Syukhair yang diriwayatkan oleh Muslim. Maksudnya, anak Adam selalu berkata, ini hak milikku, ini hak milikku. Padahal yang menjadi hak miliknya yang sebenar ialah apa yang ia habiskan dengan memakan, meminum, apa yang ia pakai atau guna sehingga menjadi lusuh dan buruk.
dan apa yang ia belanja dengan jalan mendapat balasan pahala di alam akhirat. Nabi SAW sebut, manusia ni suka sebut, ni duit aku, ni syarikat aku, ni harta aku, ni tanah aku, ni kebun aku. Itu semua hak dia belaka. Suka sebut begitu. Sedangkan kata Nabi, yang dia betul, mana dia yang dia betul? Yang dia makan masuk dalam perut dia, yang tu yang dia betul. Yang dia minum, yang dia pakai sampai lusuk, itu hak dia betul. Kalau beli baju duk gantung almari je, tak tahu hak siapa. Tak tahu hak siapa. Beli barang mai, duk sarung sengat je, tak tahu hak siapa. Mati-mati tahulah hak siapa. Kadang beli kasut sampai 5-6 pasang, ni kasut aku. Hak dia betul, hak dia pakai sampai putih tu. Kadang-kadang beli hak mahal, sayang nak pakai. Duk pakai selipar Jepun hak RM5 tu. Hak tu hak dia. Hak tu hak dia betul. Hak duk beli duk simpan-simpan bukan hak. Mati-mati boleh kat orang. Hak kita ni, hak mana kita makan, hak mana kita minum, hak mana kita pakai, hak tu kita. Beli kereta, naik sungguh kereta. Naik sungguh, hak tu hak dia. Kadang beli kereta 5-6 biji tak naik pun, taruh je, sayang. Beli kereta mahal, sayang. Tengah orang tuan musim hujan, dia tak bawa kereta, dia naik motor. Musim hujan tak bawa kereta, bawa motor, dia takut kereta dia kotor. Biar dia basah tak apa. Tu pun gila kat tu. Ada? Tak naik. Takut kereta dia kotor. Nah, biar pi dia basah tak apa semua. Ni bukan hak dia. Hak orang. Hak orang dia duk simpan untuk orang. Hak dia motor buruk tu. Motor buruk tu lah. Kadang-kadang kan duit banyak. Seluat pun tak ada nak tukar. Duk pakai seluat tu. Cari celah kangkang. Hak tu je hak dia. Duit berjuta dalam bank, itu bukan hak kamu. Hak hang pakai tu yang hak. Dah tu pakai belok lagi. Kadang nak pakai masa bila? Masa bila nak pakai elok? Baju kerja sentiasa, baju kerja. Kalau jenis pejabat lah, jenis kedai lah, jenis duduk kepala hutan tu kepala hutan. Macam kalau orang kampung dia sentiasa duk pakai baju kerja. Hak jenis pagi-pagi pakai baju motong getah. Ada baju tu. Sagi balik makan nasi, sagi apa semua pula, petang lagi pula nak menyakul pula, masuk pula baju kerja. Baju hak banyak, hak mahal bila nak pakai? Tak pakai. Hak tu hak dia. Harta kita kata dunia ni kadang-kadang menipu. Orang pergi nipu semua. Ni kadang atas meja tu gulai ketam ada. Siput lala ada. Siakak 3 rasa ada. Macam-macam ada, penuh meja. Gitu. Hak mana hak dia? Kan kedera masih. Kan masih ambil makan nak sikit je. Lepas tu ambil jemput-jemput sikit, tu makan. Hak tu hak dia. Hak lain, hak atas meja penuh lagi. Mungkin hak kucing, hak ayam, hak semut, hak apa semua tak tahu. Cuma kita tengok penuh kita. Tapi hakikatnya itu je hak kita. Kalau dunia, hak kita yang tu je. Hak kita makan, hak kita minum, hak kita pakai, kita guna. Tu hak kita. Akhirat yang kita apa dia? Amal ibadat yang kita buat. Tu hak kita. Duit yang kita derma, semayang puasa kita, baca Quran, zikir kita, itu yang kita. Baik. Bagi kenal hak mana hak kita, hak mana hak orang. Itu. Juga dengan hadis Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan oleh Bukhari, maksudnya sesungguhnya yang menjadi hak milik yang sebenar kepada seorang ialah apa yang ia hantarkan ke khazanah Tuhan melalui satu-satu jalan yang tertentu dengan tujuan menjadi pendahuluan atau simpanan untuk hari akhiratnya. Ini hak kita. Sebelum kita mati, kita hantar dulu harta pi. Sebelum kita mati, kita hantar dulu harta pi. Bila kita mati, ikut belakang harta kita ada sana siap dah. Apa dia? Ada wakaf, kita wakaf. Ada derma, kita derma. Nada, ini hak kita. Jadi kita tak maulah harta kita duduk dalam bank. Kalau sentiasa semua duduk dalam bank belakang, lepas pada mati, harta tu difaraid. Ambil sikit yang bank, hantar pi akhirat. Ambil sikit dalam dompet kita, hantar pi akhirat. Ini harta kita betul. RM50 kita belanja tu ada dengan cara ikhlas. Ikhlas. Kita bagi 102 yang kita belanja tu ada di akhirat esok dengan saya kita ikhlas. Yakin
dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu yang kita betul. Kalau hak berjuta-juta tu, kita pun nak, kalau tua-tua ada berjuta-juta, kita pun tak makan dah berjuta-juta, tak larat nak makan apa? Nak makan apa? Gitu. Boleh buat rumah besar-besar. Sampai tak larat berjalan dalam rumah apa semua. Main dengan tua ni, duduk bilik kecil tu je. Nak naik tiket atas pun takut dah, takut hantu. Hak kita bilik satu tu je hak kita. Hak kita, hak luas-luas lagi tak tahu apa semua. Tu cerita. Mati habislah semua ni. Semua ni mati habis. Lepas tu kalau tak buat akhirat, mati tak buat amal badan, habislah, tak ada apa. Kosong hidup di dunia. Tu yang panggil orang yang akal tak sihat. Ini. Baik. Pengertian kedua. Itu cerita dunia. Pengertian kedua, dunia ialah alam yang ada ini, alam diikuti dengan alam akhirat. Pengertian dunia demikian berasaskan hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Muslim, Imam Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah. Artinya dunia ini ialah penjara orang mukmin dan syurga orang kafir. Maksudnya orang mukmin di alam dunia ini dengan sebab terikat dengan ikatan-ikatan taat setia hukum Allah Ta'ala dan kewajipan-kewajipan menjaga diri daripada melakukan apa jua perkara dilarang oleh Allah, serta kewajipannya membendung hawa nafsu, adalah seolah-olah ia berada dalam penjara. Nabi sebut dunia ini penjara orang mukmin, syurga orang kafir. Jadi hak kata dunia, nafsu kita cenderung nak pada benda tu, tapi dihalang oleh hukum. Jadi kita tak buatlah. Kenapa kita ingat ada lagi di akhirat? Kalau ikut nafsu rosak. Walaupun nafsu tu berkenan kepada benda dunia ni, tapi tak apalah orang panggil. Itu orang panggil kena sabar. Sabar. Itu. Baik. Kalau ia berada dalam keadaan serba mewah pun, ia juga seolah-olah berada dalam penjara berbanding dengan kebebasan, kemewahan, berbagai-bagai nikmat yang akan didapati dalam syurga. Dia ada duit, dia mewah, dia boleh buat apa saja dia nak buat. Walau bagaimanapun, dia ada duit, ada benda yang dia boleh buat, ada benda yang dia tak boleh buat. Itu panggil penjara. Boleh, kalau ikut nak buat apa boleh. Nak buat maksiat, duit banyak, petik jari orang mari menderu. Nak buat apa pun boleh. Tapi ya dengan duit, ada benda yang boleh kita buat, ada benda yang tak boleh kita buat. Yang disebut halal dan haram. Tapi tak apalah, dunia ni sementara. Kalau seronok pun sementara, kalau susah pun sementara. Dia pilih yang kekal abadi, ialah akhirat. Itu dia. Baik. Sebaliknya, orang-orang kafir dengan sebab mereka tidak terikat kepada hukum dan pantang larang yang ditetapkan oleh Allah, bahkan kebanyakan daripada mereka dapat melakukan apa saja perkara yang diingini oleh hawa nafsu liarnya, maka mereka seolah-olah berada dalam syurga, kerana masing-masing tidak akan beroleh di alam akhirat melainkan azab siksa juga jika mereka mati dengan keadaan kafir. Orang kafir pula dia nak buat apa dia buat. Dia berasa nak buat apa dia buat. Kenapa? Kerana dia tidak terikat dengan hukum hakam. Tapi ingat, di depan ada azab yang sangat dahsyat di negeri akhirat. Itu. Baik. Pengertian yang ketiga, dunia ialah keadaan hidup seorang di alam dunia ini hingga ke waktu ia mulai meninggal. Pengertian ketiga yang kata dunia ni mula dia hidup sampai dia mati. Itu dunia. Lepas pada mati, tak ada dunia ada untuk dia. Habis. Tu panggil alam akhirat. Banyak ulama tafsir dengan dunia. Selagi mana kita hidup ni dunia. Jalan atas dunia, pakai atas dunia, makan dunia, seronok dunia, sedih dunia, semua dunia. Walau bagaimanapun kita kena ingat, takrif dunia tadi sementara. Sementara. Tu cerita dia. Jadi sampai kita mati, habis dah dunia kita. Lagi mana kita hidup, itu dunia. Pandai-pandailah kita nak jadi dunia ni buat pergi ke akhirat ataupun dunia untuk dunia. Kalau kita dunia kita untuk dunia sahaja, rugilah kita lepas pada mati. Duit kita untuk dunia. Allah bagi kesihatan kepada kita untuk dunia, nak enjoy, nak seronok. Ada pangkat darjah untuk dunia, nak bermegah-megah, nak dikenali apa semua. Lepas pada mati hang tak ada apa. Kenapa? Dunia sementara. Tu cerita dia. Baik. Pengertian dunia demikian berasaskan hadis Abu Musa al-Asy'ari diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim. Maksudnya,
Sesiapa yang menumpukan perasaan kasihnya kepada keadaan hidup di alam dunia ini semata-mata, tidak menghirau tanggungjawabnya terhadap hukum Allah, rosaklah, bahkan luputlah keadaan dan kebahagiaan akhiratnya. Dan sesiapa yang menumpukan perasaan keinginan dan kegiatan usahanya kepada kebaikan dan kebahagiaan akhirat, semata-mata rosaklah keadaan hidup di alam dunia ini. Oleh itu tiap-tiap seorang hendaklah mengutamakan kebaikan dan kebahagiaan akhirat dengan tidak melupa keadaan hidup di alam dunia ini. Itu kata dengan ulama, dunia ni kadang-kadang kita mengorbankan dunia untuk akhirat. Orang seronok, kita tak seronok. Macam sambut tahun baru kan, setengah orang dia tak pernah pun sambut tahun baru, nak pergi main bunga api riuh macam orang apa semua, kerana situ campur berbagai-bagai perkara yang ada. Tak kira lah covid tak covid pun, dulu pun tak pernah pergi pun. Dia ingatlah tengah malam macam-macam ada apa semua. Daripada muda sampai ketua dia tak buat. Dia korbankan kegembiraan dunia, tapi dia dapat kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat. Setengah orang apa yang dia nak di dunia dia buat belaka. Nak hidup bagi puas, nak makan bagi puas-puas, tak usah kira halal haram. Nafsu apa nafsu nak bagi puas, tak usah kira halal haram. Apa benda yang seronok buat belaka. Gitu. Buat belaka. Dia buat begitu sampai mati tak bertobat. Jadi dunia dia seronok, akhirat menderita. Tu Nabi SAW pesan, pilihlah akhirat. Kita ambillah seronok dunia ni sakat yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita ambil dunia, seronok dunia sampai kita langgar benda yang Allah Taala larang. Kenapa? Hidup kita ni sudah dengan mati. Kita pun hidup lama dah, tak apa hari nak mati dah. Itu. Pandai-pandailah atur hidup di dunia ni. Itu. Baik. Tidak kira baik sifatnya orang yang membelakangkan keadaan hidup di alam dunia ini kerana berusaha untuk kebaikan dan kebahagiaan akhiratnya semata-mata. Juga tidak dikira baik sifat orang yang membelakangkan kewajipan akhirat kerana usaha untuk keadaan hidup di alam dunia ini semata-mata. Tetapi baiknya sifat seorang apabila ia berusaha untuk keadaan hidup di alam ini dan untuk kebaikan dan kebahagiaan, untuk kebaikan dan kebahagiaan di akhirat sama, kerana keadaan hidup di alam dunia ini sesungguhnya telah ditetapkan oleh Allah menjadi sebab menyampaikan seorang itu kebahagiaan akhirat. Tetapi jangan seorang itu membiarkan dirinya menjadi beban kepada orang lain menjaga keadaan hidup di alam dunia ini. Bahkan hidup hendaklah ia sendiri berusaha menjaganya. Dia kata yang paling baik di dunia dia senang, di akhirat dia senang. Itu paling baik sekali. Kadang-kadang dia tak mau kerja apa, tak mau cari apa, sampai apa pun tak ada. Kerana dia kata dunia, tapi dia membebankan orang lain. Makan dia orang nak kena cari, kain baju dia kena orang cari, sakit demam dia nak kena orang rawat. Itu pun masalah juga. Jadi yang paling baik sekali, carilah kesenangan dunia dan kesenangan akhirat sesuai dengan doa yang kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, jadikanlah kami di dunia ini baik, akhirat juga baik. Itu yang bagus. Baik. Pengertian yang keempat, dunia ialah cara bawaan hidup seseorang dalam dunia ini. Pengertian dunia yang demikian berasaskan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis ini maksud yang diriwayatkan oleh Al-Bazar dan hadis Abu Daud diriwayatkan oleh At-Tabarani, yang maksudnya menyatakan bahawa apa jua cara bawaan hidup di alam ini serta segala yang berhubung dengan cara bawaan itu semuanya adalah terkutuk, kecuali cara bawaan hidup yang mengingati Allah sebagai ingatan yang membawa kepada melakukan perkara diwajibkan dan perkara digalakkan oleh Allah serta menjauhi segala larangan. Cara bawaan hidup yang demikian ialah menyebabkan seorang melakukannya dapat mencapai rahmat Allah dan khasnya. Cara bawaan hidup yang berkenaan dengan ilmu agama atau ilmu dikehendaki oleh agama, sama ada mengajarnya atau mempelajarinya, apabila diamalkan dengan tujuan mendapat keridhaan Allah. Setelah memahami pengertian dunia yang telah dijelaskan satu persatu itu, maka nyatalah bahawa dunia dengan pengertian yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga
tidak ada padanya sebarang keburukan, bahkan semuanya itu adalah nikmat yang dikurniakan Tuhan kepada manusia untuk masing-masing menentukan nasibnya. Dia kata kesimpulan yang tiga perkara yang terangkan tadi, dia kata bukanlah kita ni tak boleh cari dunia. Sagi pakat berhenti pula yang menega tutup dah menega. Yang bekerja tak bekerja dah, ni semua dunia. Dia kata kita cari dunia. Banyak mana pun tak apa. Tapi pandai-pandailah kita mengendalikan dunia. Jangan dunia tu belit kita di akhirat. Kenapa bila kita banyak harta benda kita, banyaklah soal jawab kita di akhirat. Kalau benda tu betul kita buat apa semua, soal jawab kita boleh jawab dengan elok, alhamdulillah. Itu dia. Kalau duduk tapi tak mau kerja pun menyusah orang pun payah juga. Itu. Carilah dunia, jangan lupa akhirat. Itu kesimpulan dia. Baik. Sesiapa yang menjalankan cara bawaan hidupnya berhubung dengan nikmat-nikmat dikurniakan itu menurut jalan diridai Allah, maka ketiga-tiga jenis dunia itu menjadi kepadanya seperti yang tersebut pada satu asar Islam yang menyatakan bahawa dunia ini ibarat kebun tanaman untuk ditanami oleh seorang semasa hidupnya supaya ia mendapat hasil pada akhirat kelak. Sesiapa yang tidak berbuat demikian, maka dunia ini menjadi kepadanya seperti dinyatakan oleh satu asar Islam lagi, iaitu dunia ini meliputi segala kesenangan dan kemewahan, dan pangkat kebesaran adalah ibarat bangkai yang dicari-cari oleh binatang-binatang buas. Dia ada dua asar, dua kata sahabat. Yang pertama, dunia ni macam kebun. Kebun kan, kita buat kebun, tanam pokok, bukan hari ni nak makan. Kau tanam pokok durian 7 tahun lagi nak dapat hasil. Kau tanam pokok motam 4-5 tahun pun nak berbuah. Tak ada. Tapi tanamlah, hasil ambil kemudian. Sama juga kita duduk di dunia ni. Berusaha, buat amal ibadat, lepas pada mati kita petik. Semayang kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, sedekah kita. Jadi tak ada dunia pun nak buat macam mana? Macam kata tadi, ada kereta, kita guna kereta kita buat pergi mengaji, buat pergi dengar kuliah, bawa pergi masjid, surau, pergi tolong orang, ada duit boleh bantu apa semua. Ini dunia macam kebun. Nanti dia akan berbuah, akan petik hasil. Akhirat esoklah tempat petik hasil dunia. Ada juga kata sahabat, dunia ni macam bangkai. Dunia ni macam bangkai. Siapa yang suka bangkai? Yang suka makan bangkai. Jadi suka makan bangkai apa dia? Binatang-binatang yang kotor. Rimau. Itu. Cari makan pun rimau bangkai tak makan, dia makan fresh. Itu. Jenis binatang-binatang dunia macam bangkai. Siapa yang suka bangkai tu macam binatang buas. Binatang buas suka duk rengkah bangkai makan gitu. Jadi hidup atas dunia ni macam binatang buas. Gitu. Jadi hiduplah macam petani, kita tanam nanti kita ambil hasil. Di dunia ni tempat kita bercucuk tanam, akhirat kita ambil hasil. Jangan kita hidup atas dunia macam binatang buah, apa benda yang dia nak makan, dia rekah makan je. Bangkai-bangkai pun dia makan. Kita sendirilah letak, aturlah kehidupan dunia kita masing-masing. Imam Syafi'i rahimahullah mengulas asar ini dengan katanya, yang bermaksud dunia yang tersebut hanyalah bangkai yang dikawal oleh binatang-binatang buas. Sesiapa yang cuba mengambilnya walaupun sejemput sekalipun, maka ia akan ditentang oleh binatang-binatang buas itu. Sesiapa yang menjauhinya, maka selamatlah ia daripada angkara kemarahan binatang-binatang buas itu. Itu. Jadi dunia ni macam binatang buas. Kalau kita binatang buas ni, kalau kita nak rebut bangkai tu kat dia, dia pun rekah kita sama. Itu cerita dia. Sama ada kita ni macam binatang buas, ataupun kita nak pergi cari bangkai, kita berkeliling dengan binatang buas, kita binasa. Pandai-pandailah atur duduk atas dunia ni. Itu. Cara baik. Jelasnya, dunia dengan pengertian yang keempat sahajalah boleh bersifat buruk atau baik, kerana cara bawaan hidup terbahagi kepada 3 bahagian. Itu. Saya nak baca laju sikit, nak khatam kitab ni apa ni? Lama. Itu. Baik. Cara bawaan
Yang keji dan dilarang iaitu segala apa jua cara bawaan hidup yang dilakukan dengan keadaan menyeleweng dari jalan ditetapkan oleh Allah atau Rasulnya, lebih-lebih lagi yang menentang hukum syarak. Cara bawaan hidup yang disuruh, yang dipuji seperti mengerjakan sembahyang, puasa dan lain-lain, baik yang fardu maupun yang sunat. Juga melakukan amal-amal kebajikan untuk masyarakat umum. Cara bawaan hidup yang diharuskan dengan syarat-syarat tertentu seperti berhias-hias dan bersolek-solek pada tubuh badan, rumah tangga atau kenaikan, berlazat-lazat dengan makan dan minum dan lain-lainnya, juga bersukaria dengan permainan dan hiburan. Semua ini diharuskan dengan syarat-syarat berikut. Yang tadi, apa panggil? Jaga diri, hidup di atas dunia ni. Semua itu diharuskan dengan syarat-syarat berikut. Nak berhibur, ada cara-cara dia. Nak seronok, ada cara dia. Bukan kata bila kita jadi lebay ni, tak boleh seronok langsung, tak boleh berhibur langsung, tak boleh rasa langsung nikmat-nikmat atas dunia. Boleh, tapi ada cara dia. Baik. Pertama, tidak melampaui batas hukum syarak. Nak seronok, seronoklah, tapi jangan langgar hukum syarak. Dasar jimat cermat, jangan sampai boros. Kadang-kadang kita tengok, ya Allah, dah lah harta benda-benda banyak, boros, membazir, dan peraturan kesihatan, juga peraturan berjiran atau bergaul, tidak bertujuan menunjuk-nunjuk dan bermegah-megah atau berlawan-lawan atas mengatasi. Dia kata cari dunia, jangan tujuan nak menunjuk-nunjuk. Dah kita seronok macam tu, bermegah-megah, jangan bermegah-megah atau berlawan-lawan, nak lawan orang ni, nak lawan orang ni, jangan. Ceritalah kita minat kereta tu, kita mampu beli lah. Tapi dengan niat nak lawan dia, kawan ada kawan beli kereta, aku beli lagi mahal, kau beli kereta, beli lagi mahal, tak boleh. Ada, jangan. Kita suka pakai pakaian macam tu, ada, mampu kita nak pakai gelang ke bagi orang perempuan, gelang tangan ke, rantai ke, subang ke, dia berkenan, duit dia ada, dia belilah, dia pakai. Tak ada niat pun nak bermegah-megah, tak ada niat pun nak lawan orang tu. Ni kawan ni lagi besar, aku lagi besar, kawan lagi besar. Ini dunia untuk dunia, bukan dunia untuk akhirat. Jangan niat nak berlawan dengan orang. Oh, dia ingat nak rumah selesa, dia buat lebih besar, duit pun ada, buatlah, tapi tak ada niat pun nak lawan dengan orang, nak memegah dak. Itu. Kena jaga hati lah. Tak ada, kena jaga hati. Tidak melekakan atau melalaikan daripada menyempurnakan segala diwajibkan Allah, yang digalakkan menyempurnakannya. Dalam masa sama jaga, jangan kita duk kalut dunia sampai semayang tak dan, pergi masjid tak dan, ngaji tak dan, baca Quran tak dan, zikir tak dan. Jaga. Ambillah dunia banyak mana pun, tapi tanggungjawab kita tunai. Pagi-pagi start motor pergi sembang subuh jemaah, tak ada masalah. Pas maghrib ada kuliah, dia boleh dengar kuliah. Ada kuliah mengaji apa duha ni, dia boleh dengar, tak ada masalah. Orang mengaji Quran tajwid, dia pun mengaji Quran tajwid apa semua. Puasa sunat semua dia boleh buat, tak ada masalah apa. Hang kaya pilah terang mana pun tak ada masalah. Jangan dunia tu melekakan kita. Cukup. Ambillah, tak apa. Kaya terang mana pun tak apa. Islam tak larang pun. Jangan leka aja. Dan jangan niat nak berlawan dengan orang dan bermegah-megah. Itu. Baik. Syarat-syarat yang tersebut dapat dipaham daripada maksud ayat 31 surah Al-A'raf dan ayat 21 surah Al-Hadid, ayat 9 surah Al-Munafiqun dan hadis Abu Suraih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Bahagian yang ketiga itu bahawa tertakluk, bahagian yang ketiga itu dengan tertakluknya kepada syarat-syarat tersebut. Jika dilakukan oleh seorang dengan tujuan mendapat kesihatan dan kecergasan untuk menyempurnakan amal ibadat kepada Allah Ta'ala serta mencegah diri pada maksiat, juga untuk menjalankan khidmat yang suci kepada faedah masyarakat, untuk memberi pertolongan atau kemudahan kepada sesiapa mustahak diberikannya, maka ia akan mendapat pahala dengan sebab tujuan atau niat yang baik itu. Macam tadilah dia buat tadi dengan tujuan untuk kecergasan, kesihatan. Macam kayu bersikal tadilah, niat dia baik, dia kayu bersikal nak bagi lutut dia kuat, nak badan dia sihat, sagi cergas,
Nak bangun tahajud tengah malam pun senang, bunyi bam pun tak ada, sakit urat tak apa, semua boleh pergi masjid, boleh semayang jemaah elok apa semua. Tak ada masalah. Sebab apa? Dia duk jaga kesihatan dia. Ni masalah kau berfikir saja. Masjid tak pergi, itu masalah dia. Ni jaga kesihatan saja, ibadat tak boleh buat. Ini tak ada matlamat hidup. Orang jaga kesihatan nak bagi buat ibadat bagi sempurna. Sebab kita mari ke dunia ni, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tiada kami jadikan jin dan manusia untuk beribadah. Main tak sihat pun tak boleh buat ibadat juga, kita jaga kesihatan. Makan minum kita, senaman kita, exercise kita apa semua, tujuan supaya kita senang buat ibadat. Yang tu betul. Dengan itu maka pintu bagi mendapat balasan baik daripada Allah Ta'ala sedia terbuka kepada setiap orang mukmin yang menjalankan kerja sehari-hari. Pintu untuk buka jalan kebaikan terbuka kepada semua mukmin. Semua orang boleh buat baik. Dia duduk di mana? Tak semestinya ustaz atau imam masjid ya. Hang peniaga ke, hang penternak ke, hang nelayan ke, hang orang buat politik, orang ahli politik ke, hang apa sekalipun hang boleh buat baik dengan cara hang. Terpulang kat hang nak buat baik ke tak buat baik. Itu kalau hang buat baik, selamatlah hang di akhirat. Kalau hang tak buat, apa miskinlah hang di akhirat. Itu. Masing-masinglah atur diri. Jika kerja itu dilakukan dengan tujuan pada meliputi pembesar, pemimpin-pemimpin, kaki tangan pejabat atau lain-lain, jika kerja itu dilakukan dengan tujuan baik yang diredai Allah. Siapa pun kalau lakukan kerja itu dengan tujuan baik yang diredai Allah Ta'ala, dia berpeluang untuk mendapat kebahagiaan di akhirat. Itu. Tak semestinya tunggu jadi tok lebay, jadi ustaz, tak semesti. Duduklah di mana pun boleh buat baik. Itu. Kesimpulannya, manusia semasa hidupnya hendaklah berusaha dan beramal untuk alam dunia dan alam akhirat. Buat dua-dua sekali. Bagi dunia senang, akhirat senang. Bersama. Tetapi hendaklah diutama dan didahulukan perkara akhirat kerana ajal masing-masing tidak diketahui bila datangnya. Walau bagaimanapun cari dunia cari akhirat, yang mana penting? Akhirat lebih penting kerana kita boleh mati bila-bila masa. Itu. Boleh jadi senafas lagi. Kita tak tahu, ajal kita tinggal senafas lagi. Boleh jadi setahun dua lagi kita mati. Jadi dunia tentulah kita dapat nikmati dah dunia. Akhirat tak tahu bila. Mati je startlah akhirat kita. Itu. Kalau dipercayai dengan demikian keadaan ajal masing-masing, maka akan rugilah orang menyangka lambat lagi sampai ajal dan akan mendapat untung orang yang menganggap sebaliknya. Orang yang rugi orang apa? Orang rasa dia lambat lagi mati. Dan lagi nak enjoy. Ini orang yang rugi. Orang yang untung macam mana? Orang yang untung dia rasa aku ni tak lama dah. Kalau tak buat lah ni bila lagi. Ini orang untung. Orang yang rugi, orang yang rasa dia lambat lagi nak mati. Orang yang untung, orang rasa macam nak mati esok dah. Sebab tu dia pulung buat siap-siap. Itu. Misalnya, dua orang pegawai yang mengetahui dengan yakin bahawa masing-masing tertakluk kepada perintah bermusafir ke sebuah negeri yang jauh, tetapi tidak diberitahu kepada masing-masing bilakah perintah itu akan keluar. Lalu seorang antaranya menyangka bahawa perintah itu tidak akan sampai kepadanya melainkan setelah berlalu masa yang panjang. Maka manakala seorang lagi menganggap bahawa perintah itu akan sampai kepadanya pada satu hari lagi, maka orang yang pertama sudah tetap melengahkannya dan melambatkan kewajipannya membuat persediaan yang tidak untuk musafirnya. Orang yang kedua sudah tentu bersegera menyediakan keperluan musafirnya sambil menyempurnakan tanggungjawab jawatannya. Macam orang katalah, ni kamu nak kena pindah. Dua-dua orang ni akan berpindah kerja di tempat lain. Masa tak beritahu, akan diberitahu kelak. Dia ni balik buat persiapan, packing semua barang apa semua siap, ready. Yang seorang lagi duk kata lambat lagi. Tiba-tiba esok kamu berdua kena pergi. Hak mana senang? Hak buat persiapan dah. Yang ni kisah dengan barang tak lagi baik, tak packing lagi apa-apa semua. Jadi dia ni susah lah. Mati pun lagu tu. Buat persiapan siap-siap. Bila kita nak mati, mati.
Alhamdulillah, selesai semua kita. Tu cerita dia. Baik. Oleh kerana misal yang tersebut jelas kebenarannya, maka asar Islam yang selalu disebut-sebut sebagai hadis sahih, yang artinya berusahalah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati esok hari. Kita lalu dengar yang tu kan, beramallah kamu di akhirat seolah-olah kamu nak mati esok. Gitu. Carilah dunia seolah-olah kamu nak hidup selama-lamanya. Cari dunia banyak mana pun tak apa, seolah-olah kamu tak mati. Cari dunia, tapi buat amal akhirat macam nak mati esok. Seimbang. Dunia pun dia pulun, akhirat pun dia pulun. Seimbang. Jangan pulun dunia, akhirat tak peduli. Ini orang yang rugi. Beramallah. Saugialah dipahamkan maksud dengan betul supaya selaras dan secucuk dengan maksud hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Maimun, hadis Abu Musa al-Asy'ari yang dinyatakan dalam pengertian yang ketiga, makna dunia. Maksud hadis-hadis tersebut menyuruh tiap-tiap seorang sentiasa ingat bahawa ia sekarang di dalam satu perjalanan, dikehendaki ia singgah sebentar di dunia ini untuk mengambil bekal seberapa cepat yang boleh, kerana ia pada bila-bila masa saja akan diperintah meneruskan perjalanannya. Ingat macam tu, macam kapal dia berjalan di tengah lautan, jumpa satu pulau, dia rapat tepi pulau tu, lalu kapten dia bagi tahu turun pakai ambil bekal lah. Nak ambil ayak, ambil apa, ambil atas pulau ni. Pulau tu indah. Lepas pada tu kapal tu sampai masa dia bunyi horn, minta naik balik. Jadi ada berbagai-bagai manusia. Ada manusia yang dia buat persiapan semua, sampai masa kapal nak berjalan dia naik relax. Ada setengah dia naik atas pulau, tengok pulau tu elok, dia pulung-pulung main sampai tak peduli ke bekal. Tiba-tiba kapal nak berjalan, dia kena pi dalam keadaan tidak ada bekal apa. Samalah kita singgah di dunia macam tu. Kita mari alam roh, pindah alam rahim, mari alam dunia. Duk sat dunia ni. Saya tak lama, tak sampai 1000 bulan. Lepas pada tu kita dipanggil balik ke alam barzah. Lepas tu alam akhirat. Habis. Tu cerita dia. Siapa yang pandai, dia akan kumpul bekal banyak-banyak untuk dia pergi alam yang kekal abadi. Itu. Sentiasa bersegera mengerjakan amal-amal soleh sebelum datangnya keadaan yang melemahkan tenaga dan kesanggupan berbuat, supaya ia jangan menanggung kerugian yang tidak putus-putus. Jangan tunggu tua. Setengah orang dia nak tunggu tua baru dia nak buat, dan tua mari tak selesa dah buat macam waktu muda. Badan tak larat, sakit, lemah, penat, segala mak nenek ada, boleh buat lah. Boleh buat macam cara tua lah. Kena waktu muda tak buat juga, waktu tua buat dalam keadaan lemah tak boleh sempurna. Main tua campur nyanyok sikit, waktu semayang pun tak masuk lagi semayang dah. Semayang 4 rakaat buat 5. Gitu. Kadang-kadang turun sujud rokok pun tak apalah, dah tua, nyanyok dah. Dia tak kira apa dah. Tapi kalau ada waktu muda dia buat, banyaklah amal dah. Tapi kalau waktu muda tak buat, tunggu waktu tua buat bergelambah lagu ni, lepas tu mati, nak bawa apa? Inilah dunia. Tak ada apa pun. Kadang-kadang tak apalah, muda dulu, enjoy dulu. Tak apa, kita muda lagi, enjoy. Ya. Sampai masa kita kena pi. Tu cerita dia. Baik. Sentiasa memberi keutamaan kepada usaha amal untuk negeri akhirat, yang nikmatnya kekal abadi dan cukup sempurna. Oleh itu marilah kita berdoa dan merayu ke hadrat Allah yang amat mengasihani. Semoga kita semua diberikannya hidayah dan taufik supaya dapat mengasihi mengisi masa hidup kita dalam alam dunia dengan segala cara bawaan hidup yang bertujuan mendapat rahmat dan keridhaan Allah
di dunia dan juga di dunia dan di akhirat. Walau bagaimanapun tuan-tuan, kita nak cakap pandai tak boleh, kita berdoalah pada Allah. Moga kita tak tertipu dengan dunia. Ustaz kah, hantuk guru, hantuk imam kah, yang ni nama dunia. Masa ni kita dengar kuliah, hati kita rasa takut je. Tapi bila kita balik, kita tengok macam-macam, kadang-kadang kita lupa pula. Ada. Jadi berdoalah pada Allah, moga Allah selamatkan kita daripada tipu daya dunia. Berdoalah. Tadah tangan minta, ya Allah jangan aku ni ditipu oleh kemewahan dunia, dengan kesenangan dunia, sampai aku lupa akhirat. Doalah. Itu. Di sini kami sudahi dengan mengucap syukur kehadrat Allah yang Maha Pemurah dan telah mengurniakan hidayah dan taufik kepada kami hingga dapat berusaha dengan sedaya upaya menyusun jilid 1 ini dengan satu susunan. Kami harap pembaca-pembaca bahkan kebangsaan boleh mengambil manfaat untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan masyiah Tuhan yang bersifat dengan segala kesempurnaan. Mudah-mudahan jilid yang kedua dan ketiga akan dapat diusahakan dengan sempurna bihaulillah wa quwwatihi. Itu. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalla wajhikal azim sultani. Subhanaka la nuhsi sana'a 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah tuan-tuan, syukur. Banyak tahun juga 5-6 tahun tak apa. Akhirnya kita berjayalah khatam kitab Musikah Hadis jilid yang jilid pertama ni. Dia banyak lagi, jilid 2, jilid 3. Tak ada lagi. InsyaAllah lepas pada ni kita sambung pula jilid yang ke-2. Saya harap tuan-tuan istiqamah dengan berkitab. Kita harap semoga pengajian kitab yang kita mengaji ni yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampailah pahala kepada arwah-arwah, khasnya kepada Allahyarham Haji Ismail bin Ahmad sebagai pengasas Ismail Group ni. Mudah-mudahan amal kebajikan, pahala-pahala sepanjang kita mula kitab ni, sampailah kita khatam hari ni, sampailah pada dia dan kepada semua ibu bapa kita. Setiap kita buat benda yang baik itu mudah-mudahan sampai. Sesamalah kita baca Fatihah sekali, kita hadiahkan kepada yang terlibat mengarang kitab ni, dan juga kepada arwah-arwah, khasnya kepada Allahyarham Haji Ismail. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalla wajhikal azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashab rasulillah ajma'in. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartah, wa la maridan illa syafaitah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa addaitah, wa la mazluman illa nasartah, wa la mayyitan illa rahimtah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin.
Allahumma syrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bi umurana wa anzil bi ujurana wa hasib bi akhlaqana wa nabi qulubana wa quburana wa qubur abaina wa ummahatina jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina wal qubur al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afin wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afin wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afin wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya insya-Allah bulan depan kita sambung jilid yang kedua. Jadi saya harap kali ni pakat ada kitab ni duk ngangar saja. Kitab dah ada dah. Dulu pun ramai juga beli kitab, lama-lama dia hilang habis. Apa ni mengaji bisiqamah bagi ada kitab yang kita khatam. Khatam. Itu paling berkat sekali. Saya doakan tuan-tuan sekalian, apa yang kita belajar daripada awal kitab sampai akhir ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bersama. Wallahu a'lam.